tanpa buang masa, saya serah form kepada UM Shah lah. Okey, silakan. Okey, terima kasih Tuan MC. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, so tadi kita dah melakukan satu sharing. Apa dia? Dengar suara? Oh, dengar. Jelas ya? Dengar. Okey, Hello? so ya dengar. Jelas ke? Jelas? Okey, jelas, saya continue ah. Okey, jadi tadi kita dah mendengar Jelas. satu sharing yang sangat menarik. Saya pun tertariklah dengan sharing-sharing yang diberikan sebentar tadi. Sebab kena dengan situasi semasa sekarang yang mana Pelan Evo bakal ditutup dalam lebih kurang 19 hari saja lagi. So memang kena sangat-sangat dengan tajuk yang pertama tadi, yang mana kita ambillah peluang yang ada sekarang ni, sehabis baik kita fight untuk bulan yang terakhir tahun 2023 dengan senjata Pelan Evo yang bakal tutup ni. So seterusnya saya akan sambung pada malam ni dengan sharing saya yang berkaitan dengan membina konten di social media. Sekejap, saya share skrin sekejap. Alright. Nampak slide? Okey. Okey. So, apa yang saya nak sampaikan malam ni, yang saya nak share pada malam ni, mungkin ramai yang dah tahu, mungkin ramai yang rasa benda ni benda yang sama, tapi saya akan cuba fokuskan idea macam mana kita nak membina konten di social media, dan apa yang saya nak tekankan pada malam ni lebih kepada Facebook, Instagram dan story. Jadi sebab apa benda ni selalu di-share oleh ejen-ejen, di-share oleh leader-leaders, dan kalau kita ambil speaker daripada luar pun ataupun daripada agensi lain pun ramai yang akan tekankan berkenaan dengan social media. Sebab social media ni adalah memang senjata utama kita as a salesperson. Inilah tempat kita untuk menyampaikan manfaat-manfaat yang ada dalam takaful ni. Ini platform yang paling cepat berbanding kita nak berjumpa seorang-seorang kat luar, nak bagi flyers, itu pun boleh digunakan. Tapi dengan zaman teknologi sekarang, memang social media ni adalah satu platform yang paling cepat untuk kita sebarkan manfaat, kita nak sebarkan berita, kita nak sebarkan ilmu ataupun knowledge. Jadi dekat sinilah peluang kita guna dan manfaatkan sepenuhnya social media ni, bukan hanya untuk bersosial, bukan hanya untuk kita tengok benda-benda yang viral ataupun isu-isu semasa, tapi gunakanlah untuk kita jana income kita. Okey. So 3 platform ni lah saya akan tekankan pada malam ini. Yang pertama Facebook, kemudian Instagram dan story. Saya tak sentuh sangat pasal TikTok, sebab TikTok ni rasanya kena deep lagi. Kalau nak buat pasal TikTok kena asing yang tu, sebab dia satu platform yang agak berlainan menggunakan video. Okey. So kebiasaannya bila kita nak buat konten, kita nak menulis, kita nak buat marketing ataupun kita nak buat branding, masalah utama yang pertama biasa kita akan hadapi adalah bagaimana nak menulis atau nak membina konten sebagai seorang salesperson, sebagai seorang takaful agent. Benda ni yang akan timbul bila seorang tu kontrak sebagai agent. Inilah masalah pertama yang mereka akan fikir. Okey? Sebab apa? Sebab apabila kita kontrak je, of course leaders, IO, UM, GM akan suruh setiap agent yang baru kontrak post something di social media berkenaan dengan takaful. Tapi sebagai ejen baru, katakanlah contoh sebagai ejen baru yang mungkin sebelum ni dia tak pernah pun aktif di social media, mungkin dalam setahun hanya 2-3 kali buat posting tu pun share something daripada orang lain. So benda tu satu benda yang baru bagi dia. Jadi dia akan jadi satu masalah, sedangkan platform social media ni, marketing, branding apa semua ni adalah kunci utama untuk kita sebagai salesperson ataupun takaful agent nak dapatkan sale, nak orang tahu yang kita ni dah bergelar sebagai seorang agent takaful. Okey. Okey. So dekat sini
ada dua konten yang saya akan sarankan pada malam ni. Sebenarnya benda ni saya dah share dekat GTG KL itu. Kalau ada yang join mungkin dia dah dengar lah benda yang sama. Tapi tak apalah, kita mantapkan ilmu kita pada malam ni. Okey, so dua konten utama yang saya akan biasanya saya sarankan pada ejen saya sendiri pun yang baru kontrak, dua ni lah saya akan tekankan untuk mereka buat konten di social media. Sebelum tu, kita nak kena perbetulkan mindset kita lah. Bila kita nak membina konten as a person, kita kena faham yang mana tangan yang memberi itu adalah lebih baik daripada tangan yang menerima. So dekat sini, apa yang kita nak create, apa yang kita nak tulis ataupun apa yang kita nak buat video, mestilah berlandaskan kita nak memberi, dengan mindset nak memberi. Bukan kita buat konten marketing tu kita nak orang memberi pada kita. Kena niat tu kena lain sikit. Kita kena ada niat yang mana kita sendiri yang nak memberi something dekat orang yang nak baca ataupun orang yang nak lihat konten kita tu, dia dapat manfaat. Bukannya kita buat konten tu orang akan memberi kepada kita. Sebab dia berbeza benda tu. Bila kita perbetulkan kita punya mindset yang mana kita nak memberi, kita nak share knowledge, kita nak share ilmu, kita nak memberi peluang kepada orang di luar sana, dia akan jadi lain. Secara tidak langsung, penulisan kita pun akan berlainan. Berbanding kita nak buat marketing, kita mengharapkan orang akan memberi, orang akan ambil something daripada kita. Okey, so dua konten yang saya akan sarankan. Apa dia? Ada orang tanya apa-apa ke tadi? Tak ada? Okey, saya continue. Okey, so dua konten. Yang pertama adalah of course berkenaan bisnes kita lah. Dan yang kedua ni adalah benda-benda lain. Okey, kita akan go through satu persatu. So kita tengok dulu kepada bisnes kita. Okey, so dalam kita nak create konten bisnes kita, apa yang kita boleh share, apa yang kita boleh tulis ataupun apa yang boleh kita sebarkan pada orang yang membaca ataupun melihat social media kita, yang pertama adalah berkaitan dengan aktiviti, inspirasi ataupun motivasi. So aktiviti ni contohlah malam ni kita berada di kelas fizikal dekat office sekarang ni. So itu adalah satu konten pertama yang kita boleh buat untuk malam ni. Sebagai idea kita nak bagi tahu kalau kita lah ejen baru dan ini kali pertama kita join kelas fizikal. So inilah peluang kita untuk perkenalkan diri, kita ambil gambar bersama dengan rakan-rakan di office dan kita bagi tahu apa aktiviti kita pada malam ni. Supaya orang yang tengok, orang yang baca apa yang kita tulis tu, dia faham, oh mungkin si A ni sekarang ni dah terlibat dengan Takaful Advisor. So itu step yang pertama dah kita dapat untuk orang kenal kita. Okey, kemudian testimoni. Ini pun sangat powerful punya konten lah, testimoni ni, sebab orang akan berminat nak ambil sesuatu ataupun nak mengeluarkan duit dia nak bayar apabila dia tengok banyak testimoni. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, kita boleh kaitkan dengan pelan Evo yang dah nak tutup ni. So of course dia berkaitan dengan medical card. Okey, kita cuba cari sebanyak yang boleh testimoni. Kalau kita ejen baru pun tak semestinya kita kena ada testimoni daripada diri kita sendiri. Kita minta testimoni yang dah ada daripada rakan-rakan ejen, GM, mereka dah berpengalaman. Minta dia orang share, kita guna. Guna jangan claim lah atas diri kita sendiri, tapi kita guna share pengalaman rakan agensi kita. Bermakna produk daripada Great Eastern Takaful ni dah terbukti banyak. Terbukti banyak cover orang daripada bil hospital macam tadi Saudara Faizal share, banyak bil-bil yang dibayar. So kita gunakan benda tu supaya orang lebih trust dengan Takaful. Orang lebih percaya, orang lebih yakin nak ambil dengan Great Eastern Takaful. So testimoni ni sangat penting. Okey. Yang seterusnya adalah info dan educate. So dekat sini kita more kepada nak memberi info kepada orang. Sebab kebanyakan orang di luar sana ni masih kurang kefahaman tentang Takaful. Masih terlalu kurang kesedaran tentang Takaful. So kita as agent Takaful, as a sales person, kita kena educate dia orang dulu. Melalui educate, melalui memberi info kepada orang luar sana, barulah mereka tahu betapa pentingnya Takaful ni. Tapi kalau kita asyik
setiap hari hanya nak beri marketing, hanya nak suruh orang ambil tanpa memberi. Kenapa? Basic takaful yang mereka perlu tahu tu, kenapa mereka perlu ambil takaful ni? Dekat mana kepentingannya? Sebab pengalaman saya daripada 2017 jadi ejen, memang kalau mereka yang dah lalui ataupun dah melihat di sekeliling mereka tu, ada yang sakit, ada yang memerlukan kos rawatan yang tinggi, memang takkan ada objection untuk mereka ambil pelan takaful ni. Mereka sedar, mereka dah faham sebab mereka dah di-educatekan dengan situasi sebenar di sekeliling mereka. Contoh, saya nak ambil contoh lah, contoh yang paling latest ejen saya iaitu Ustaz Jasmar baru ni. So kita tahu Jasmar ada buat claim hibah sebanyak 400,000 yang lulus tu. Bila lulus je benda tu, memang keluarga isteri searwah tu ramai nak ambil. Sebab dia tengok daripada situasi sebenar. Info yang sebenar daripada sekeliling mereka. So benda tu sangat membantu. So dekat sini kita kena educate. Sangat-sangat perlu kita educate mereka melalui cerita-cerita yang dah terbukti. Tak semestinya daripada agensi kita boleh ambil cerita-cerita yang viral macam Chef Wan hari tu yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. So educate mereka melalui konten yang kita sediakan di social media. Okey. Seterusnya, benda-benda lain dalam membuat konten di social media sebagai person, kita tak boleh straight saja semua berkaitan dengan business 24 hours. Kena ada something yang orang tengok kita ni as a normal person. Bukan seorang yang memang nak menjual setiap masa. Kita kena ada normal. Seorang manusia yang normal. Supaya orang lebih mudah untuk mendekati kita. Sebab kalau kita pun, kita cuba bayangkanlah, kalau kita bukan seorang ejen takaful, kita adalah manusia biasa yang bukan menjual. Kalau orang selalu post pasal marketing, selalu pasal bisnes, hari-hari bisnes sahaja setiap hari, kadang-kadang kita pun rasa dah muak nak tengok Facebook dia, muak dah nak tengok IG dia. Sebab bila dia share, kita tahu ni mesti nak suruh orang ambil. Dia mesti pasal bisnes, dia mesti pasal takaful, dia mesti pasal insurans. So kita kena perbanyakkan juga benda-benda lain. Sebab apa yang saya belajar daripada 2019 dahulu, seorang influencer ni bagi tahu memang kita kena perbanyakkan terlebih dahulu perkara-perkara yang lain. Lepas tu baru kita selitkan dengan bisnes kita, benda tu. Okey, so benda-benda lain ni contoh motivasi lah ataupun inspirasi yang berkaitan dengan kehidupan. Sebab manusia sekarang ni, kalau siapa perasan, memang kebanyakan manusia sangat memerlukan motivasi dan inspirasi tentang kehidupan. Sebab hidup sekarang ni memang terlalu mencabar, dan tahun depan mungkin lagi mencabar. So memang kita, manusia ni memerlukan inspirasi daripada orang sekeliling dia. Contoh kita ambil yang geng sembahyang subuh Alif tu, inspirasi seperti itu. So manusia sekarang memang mencari inspirasi, motivasi. Kita boleh selitkan pasal Islami ataupun self development. Okey, kalau ada soalan boleh terus tanya. Okey, seterusnya adalah benda-benda lain adalah seperti hobi. Kalau tengok GM Azim selalu share berkaitan dengan dia pergi berbasikal, dan yang baru ni yang mencuit hati saya, video pasal motor kecil tu. Saya rasa macam terkagum lah tengok video tu. Power video tu. Kagum tengok. Ini ke GM Azim, memang benda yang baru, memang bagus benda macam tu. Kita kena keluar daripada kepompong. Jangan rasa macam malulah nak buat. Benda tu kena buang. As a safe person, kita cuba. Bila saya tengok, saya kata, uish, bagus ni, boleh try kat datang ni. So kita cuba hobi kita, info-info semasa. Contoh sekarang ni kita memang sedang sibuk dengan info-info berkaitan dengan isu di Gaza, Palestin. Share benda-benda yang baik. Tapi tak digalakkanlah kalau info-info yang berkaitan dengan politik. Sebab benda tu kebiasaannya akan menimbulkan kecaman. So bukannya tak boleh share, tapi kita berpada-padalah. Okey. Ataupun lifestyle dan family kita. Kita share macam mana lifestyle kita, macam mana family kita, bukan untuk kita membuka rahsia dalam family, tapi kita nak share bagaimana kehidupan yang baik dalam sebuah family. Tapi janganlah macam jadi Alif Tega tu.
share pasal kehidupan sebagai seorang suami baik, lalah dia pula yang buat. Tak jadi juga macam tu nanti. Okey. 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 Okey, seterusnya. Sebelum kita nak buat konten social media, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita just buat saja, tiba-tiba buat, tiba-tiba ada idea terus buat. Sebenarnya setiap konten yang kita nak create tu mestilah ada satu objektif. Biasanya kita akan selalu dengar, okey, ejen baru copy je daripada ejen lama. Memang betul benda tu boleh. Tapi bila kita terlalu amalkan sentiasa copy paste daripada orang lain, dia tak ada jiwa tau dalam hati kita. Kita tak rasa jiwa sebagai ejen takaful. Tapi bila kita create sendiri, sebelum kita nak create, mesti kita akan buat rujukan. Mesti kita akan membaca supaya info yang kita nak sampaikan tu, knowledge yang kita nak sampaikan kepada orang ramai tu, betul. Jadi bila kita nak create sendiri, kita membaca, kita buat rujukan, kita tanya leader, betul tak apa aku nak share. Jadi benda tu akan create jiwa dalam hati seorang ejen ni. Bila ada jiwa, InsyaAllah kita tak akan mudah jatuh. Jatuh pun kita akan keep going. Teruk macam mana pun susah nak dapat satu kes pun kita akan terus pergi keep going dan kita akan InsyaAllah satu masa nanti kes tu akan datang. Okay, so kat sini setiap konten yang kita nak buat mestilah kena ada satu objektif. So kat sini saya dah listkan beberapa contoh objektif. Contoh yang pertama, okay, so ini objektif kita supaya orang tahu, oh dia ada credibility. So kalau objektif kita nak orang tahu yang kita ni ada credibility, kita cuba bayangkan, kita nak share konten yang macam mana, kita nak menulis konten yang macam mana supaya bila kita menulis, kita share gambar ataupun video, orang akan tengok kita ni adalah seorang yang ada credibility. So kita ada objektif tu. Contoh macam malam ni kita masuk kelas. So orang boleh tengok, oh dia memang ada credibility, dia memang committed. So orang akan lebih yakin dengan kita. Okey. Objektif yang kedua, okey, kita nak bagi tahu orang yang membaca, orang yang bukan ejen, orang biasa, bila dia baca apa yang kita tulis, bila dia tengok apa yang kita tulis, aku tak takut nak jadi klien dia. So kita akan fikir apa konten yang kita nak create supaya bila orang tengok, dia terasa tak takut untuk ambil kita sebagai ejen tu. So setiap apa yang kita tulis biarlah ada objektif. Contoh objektif yang seterusnya adalah dia boleh jaga polisi aku dengan baik. So kat sini melibatkan aktiviti-aktiviti sebenarnya. Aktiviti kita servis klien, kalau kita pergi ke branch ataupun HQ buat servicing, kita jangan lupa untuk rakamkan benda tu. Walaupun dengan ayat simple, Alhamdulillah hari ni selesai hantar claim klien. So benda tu kadang-kadang orang tengok, baguslah dia ni, committed betul buat kerja. Ataupun kita, klien nak buat medical check up. Kalau kita free, kita follow dia. Kita temankan dia. So dekat situ orang akan rasa kita ni boleh jaga polisi seseorang tu dengan baik. Kita kena ada objektif. Okey, seterusnya adalah wah banyak claim dia buat dapat. Kalau aku sign up dengan dia mesti mudah juga claim aku. Contoh, saya sebenarnya nak bagi contoh lah. Satu contoh yang saya sendiri rasa terkagum juga iaitu GM Hilmi lah. GM Hilmi, GM saya, kebanyakan claim medical yang dia buat daripada sejak saya jadi ejen dulu, hampir kebanyakan semualah lulus. Kalau saya di tempat sebagai seorang bukan ejen, saya pun akan ambil polisi dengan dia. Sebab apa yang dia share, sentiasa claim tu akan lulus, GL approve. Kadang-kadang dalam sehari 2 GL approve. So kalau saya fikirlah kalau saya letak diri saya ni bukan as agent, memang saya pun akan tertarik nak ambil dengan dia. Itu contoh. Okey. Seterusnya adalah aku tengok dia ni ejen yang berilmu dan committed. Contoh malam ni lah kita berada dalam kelas, kita pergi jumpa IO ke, kita pergi jumpa GM atau UM, kita rakamkan benda tu di social media. Sebab kita nak orang tahu, bukan kita nak mendabik dada, tapi itulah kedai kita di social media, so orang kena tahu aktiviti kita. Kita tak ada buka kedai fizikal, kita tak ada nak buat banner dekat kedai fizikal. So Facebook, IG adalah kedai maya yang lebih ramai orang akan tengok. So kalau aktiviti kita aktif dalam sebagai ejen takaful as a safe person ni, orang akan lebih yakin untuk
nak bertanya. Dia akan mula dengan pertanyaan. Okey. Okey, seterusnya adalah dia seorang yang jaga family betul-betul, mesti amanah klien dia jaga betul-betul juga. So ini berkaitan dengan family. Okey, bila kalau kita share berkaitan dengan aktiviti kita dengan family, orang akan lebih suka untuk mendekati kita sebab biasanya orang yang baik dengan family, orang yang selalu rapat dengan family, dia akan mudah didekati. Okey. Okey. Okey, seterusnya adalah banyaklah dia dapat award, mesti ramai yang ambil dengan dia. So sebab tu penting selalu leader-leader sarankan, leader-leader tekankan, kejarlah setiap award yang Get B buat. Sebab sekarang setiap tahun, setiap bulan memang banyak award yang Get B buat. Jadi kita akan dapat poster. Bila kita selalu up kita punya poster, insya-Allah orang pun akan rasa lebih yakin nak ambil dengan kita berbanding kalau kita tak ada award. So setiap aktiviti yang kita nak buat setiap bulan mesti ada target untuk capai. Apa saja award yang Get B bagi. Target tu penting. Dapat tak dapat tu kemudian kita target, kita usaha, kita tawakal. Kalau Allah kata nak izinkan dapat, insya-Allah akan dapat berpada dengan usaha yang kita buat. Tapi kalau kita target, kita goyang kaki, kita tunggu, memang tak akan dapat. Kita kena usaha. Okey, cuma waktu je, cepat atau lambat. Okey. Seterusnya aku sukalah lifestyle dia. Okey, contoh yang ni macam contoh kita nak cari kesamaan aktiviti ataupun kesamaan hobi dengan seseorang. Sebab orang yang hobi yang sama ataupun lifestyle dia lebih kurang sama, dia akan lebih mudah didekati. Okey, nanti saya tunjuk contoh. Kejap, minum air sekejap. Okey. Seterusnya. Ni yang saya katakan pasal hobi tadi lah. Hobi dia samalah dengan aku. Contoh macam macam saya sekarang ni, kalau ada yang follow di social media, dia akan tahulah saya tahun ni lebih banyak bersama dengan motosikal. Sebab saya ni pun idea ni datang pun semasa lepas saya bukan jumpa lah, berdiskusi dengan GM Azim hari tu. So dia kata buka pintu baru. Sebab bila kita dah start dekat satu tempat aja lama ni, mungkin kita dah kekurangan orang kata warm market. So saya buka pintu baru saya melalui Motor Cafe Racer. So alhamdulillah memang betul. Benda tu ada impak yang mana saya setakat ni dah beberapa orang dah ambil pelan medical card, dah ada ambil hibah. Sebab actually saya buat benda tu sebenarnya untuk recruitment, tapi dia datang dengan sign up produk lebih dahulu. Tak apalah. So step by step. Okay. Alright. Seterusnya apa dia tulis ni betul lah, aku kena cuba buat ni. Okay. So benda ni berkaitan dengan mungkin kita ni ada idea tersendiri tentang untuk membaiki kehidupan. Jangan takut untuk share selagi benda tu tak melanggar undang-undang Islam, syariat Islam, kita share lah benda tu. Jadi bila someone baca ataupun dia tengok, dia rasa macam benda ni bagus untuk dia. Dia nak cuba buat. So benda tu dah satu link untuk kita dengan dia. Dia tak semestinya bila kita share tu dia terus nak ambil. Benda ni bergantung pada masa. Sebab setiap orang ada timeline masing-masing. Bukannya buat sekali terus dapat. Dia kena konsisten benda ni. Okey. Banyak info dia share, aku nak follow dia lah. Okey, ni so benda ni kalau kita seorang yang sharing tentang benda yang bermanfaat. Kita ambil contoh macam mungkin ada di antara kita ni pandai memasak ataupun review makanan ke. So kita share benda tu, dia akan follow kita terlebih dahulu. Sebab kita nak orang yang follow kita terlebih dahulu. Contoh kita ambil Cikgu Abing lah. Cikgu Abing dia jump into Takaful dengan keadaan dia dah ramai followers di social media. So bila seorang influencer, followers ramai, satu je konten Takaful, 2-3 orang ataupun 10 orang akan tanya. Sebab tu penting je benda ni. Tapi benda ni kita jangan expect benda ni akan berlaku dalam masa sebulan dua. Kadang makan 2, 3, 4 tahun. Sebab kita membina sebuah kolam sebenarnya. Untuk kolam tu dijadikan sebagai tempat kita nak dapat prospek. Kita nak dapat lead.
Sebab satu masa bila kita dah terlalu lama, setiap ejen akan berhadapan dengan kekurangan prospek. Kalau kita tak beraktiviti lah. Tapi kalau kita keep on beraktiviti sama ada dalam social media ataupun di luar, benda tu tak akan putus, insyaAllah. Okay. So, ni list content sebagai rujukan. Ni yang apa yang saya biasa buat lah. Okay, yang pertama saya akan share berkaitan dengan saya sebagai suami, saya sebagai bapa. Sebenarnya benda ni awal-awal kita akan buat sebab mungkin kita tak biasa. Mungkin kita rasa kita diri ni taklah suami yang baik ataupun bapa yang baik. Tapi bila kita selalu menulis, sedikit sebanyak secara tak sengaja, kita pun mengubah diri kita. Itu kelebihan bila kita create content sendiri. Bila kita ambil rujukan, kita cari apakah peranan sebagai bapa yang baik, kita menulis, kemudian bila kita menulis, automatik kita akan rasa kita pun nak amalkan benda tu. So kita dapat 2 dalam 1 lah dalam kita create content. Okay, so seterusnya saya akan share berkaitan dengan leadership, self development. Benda ni sangat penting lah. Self development ni saya share pun bukan sahaja untuk orang awam, tapi saya share juga sebenarnya untuk saya nak bagi ilmu secara indirect kepada ejen-ejen. Sebab kadang-kadang ejen-ejen bawah saya, kalau bawah saya lah, orang lain saya tak tahu. Tapi kalau bawah saya, kalau kita bagi secara direct, mungkin tak sampai. Tapi bila kita menulis ataupun kita create content, kita harapkan secara indirect benda tu sampai apa yang kita nak sampaikan pada dia. Tapi benda tu memang betul-betul terjadilah dalam tim saya. Bila saya buat secara content, dia mengubah seseorang. Berbanding saya direct dengan dia tak sampai benda tu. Tapi bila saya menulis ataupun saya buat video, benda tu lebih sampai kepada dia. Itu contoh. Okay, lifestyle as a cafe racer rider. Ini pun saya memang banyaklah sekarang saya buat benda ni untuk saya tarik lebih ramai followers dari kalangan orang-orang muda yang bermain cafe racer. Untuk saya, macam saya kata tadi lah, membuka pintu baru pada tahun ni. Okay. So ini berkaitan dengan bisnes. Biasa saya kalau kita buat quotation, saya tak akan lepaskan peluang untuk saya ambil video ke untuk buat story, ataupun saya nak ambil gambar, saya tak akan pernah lepaskan peluang untuk buat benda tu. Setiap kali ada permintaan quotation, kita guna Mpost, iPad tu, memang saya akan rakam. Approve case agent ke, so sebagai UM, agent-agent yang rookie, saya perlu approvekan case dia orang. So saya akan rakamkan juga benda ni. Macam claim, GL, pertemuan saya dengan teammate saya, appointment dengan klien, ataupun my thought on Takaful business, kita juga boleh bagi idea ataupun pendapat kita dalam Takaful business ni. Macam mana Takaful business ni sebenarnya? Lepas tu feeling kita dalam business ni apa yang kita rasa. Tak kira benda tu kita rasa buruk, kita rasa baik, kita just share. Share sebagai something info ataupun kita sebagai nak educate orang. Lepas tu servicing klien pun penting. Jangan tinggal untuk share pasal servicing klien ni. Servicing klien ni tak semestinya kita kena jumpa klien. Conversation kita dalam WhatsApp pun kita share benda tu. Screenshot buat box cantik-cantik ke, share benda tu. Itu dah salah satu servicing kita kepada klien juga. Sama ada kita nak isi borang untuk update nombor baru ke, nak buat masukkan direct credit account number ke, rakamkan dan share supaya orang tahu. Sama ada orang nak like ke, orang nak komen ke, itu bukan tugas kita untuk fikirkan. Kita as a sales person, tugas kita adalah create content sebanyak yang boleh, buat secara konsisten setiap hari. Okey. Seterusnya Islamik dan info semasa lah. So benda-benda yang Islamik, walaupun kita bukan seorang ustaz, tapi apa yang kita share manalah tahu sedikit sebanyak menjadi saham kita untuk akhirat insya-Allah. Dan seterusnya info semasa lah. Info semasa pun kena take care juga benda ni. Jangan terlalu tak ambil tahu pasal info semasa. Share lah info-info semasa yang bermanfaat. Jangan share info semasa yang tak bermanfaat. Ia akan merugikan kita satu hari nanti. Okey. Seterusnya, tulislah dengan cangkuk emosi pembaca dan more kepada momen. Okey, saya akan bagi contoh macam mana kita nak tulis cangkuk emosi ni.
Okey, so 3 benda dalam penulisan kita untuk kita dapatkan emosi pembaca. Okey, so elemen yang pertama adalah intro. Intro yang ada emosi. Elemen yang kedua adalah perjalanan konten tu, dan elemen ketiga adalah objektif utama. So ini adalah 3 utama yang perlu ada bila kita nak create satu konten. Okey. So ni sebab contoh hari tu promo harapan murah. Saya bagi contoh itu sebelum harapan tutup. So sekarang ni kita ada Evo, kita boleh gunalah Evo ni untuk kita buat konten cangkuk emosi. Okey, ini contoh yang harapan dari tu. So untuk intro, so dekat sini saya menulis actually hari ni kan rasa hari yang paling mengarut saya makan. Pagi tadi cuma makan biskut, tengah hari balung Maggi je, ni dah petang nasi pun masih tak jumpa lagi. So benda yang pertama dekat sini orang dah akan mula rasa emosi. Kenapa dia ni sibuk sangat? Dia nak teruskan pembacaan dia tu. So perenggan pertama tu dah macam beremosi, dia fikir apa yang berlaku sebenarnya dekat dia. Okey. So kita masuk untuk perjalanan. Okey, perjalanan dia dekat sini ni semua sebab salah pelang hibah yang tengah promo ni lah. Duk layan klien yang nak tahu dan sign up pelang murah ni. Ialah kan keluar alamak apa ni? Ialah kan keluar kita tengok dengan ekonomi sekarang ni RM22 je sebulan. Confirm masing-masing tak nak lepaskan peluang memiliki protection ni. Murah dan berbaloi, harga beras lagi mahal. So dekat sini adalah perjalanan kita pada hari itu yang mana kita sibuk sebab pelang hibah murah ni dah nak tutup. So kita menceritakan perjalanan yang berlaku berbalik pada elemen emosi intro tadi. Orang nak tahu apa benda yang berlaku dekat UM Shah ni, kenapa jadi macam ni. So perjalanan dia macam tu. Objektif utama kita adalah untuk orang tahu yang mana kita ni sedang betul-betul committed. Macam sini. Macam inilah kami Takaful Advisor yang committed. Setiap kali ada promo pelang-pelang murah, kami akan cuba bantu semua dapatkan pelang ini secepat yang boleh. InsyaAllah berbaki 2 hari saja lagi promo ni. Yang nak memiliki pelang ni, jom cuba sign up dengan saya cepat-cepat. So, objektif utama kita create content ni adalah untuk orang tahu yang mana pertama, pelang ni sangat ramai yang nak ambil kerana murah. Dan kita as agent melayan setiap orang yang nak tahu pasal pelang ni. So, kita nak sampaikan objektif itu kepada mereka. So, 3 elemen ni kena sentiasa ada apabila kita nak create sesuatu konten. Biar ada intro emosi, lepas dah intro emosi tu ada perjalanan konten kita, dan yang terakhir barulah kita masukkan objektif utama konten yang kita nak buat. Okay, alright. Seterusnya, ni kalau Facebook masukkan gambar lah. Ni contoh saya masukkan gambar lah. Okay, so seterusnya. Okay, so kat sini adalah contoh penulisan saya sebelum ni. Cuma tahun ni saya kurang aktif di di Facebook sebenarnya. Last saya buat posting tahun ni saya rasa bulan 2 ke bulan 3 tu. Lepas tu saya memang stop buat posting di Facebook. Sebab apa? Sebab saya fokus pada IG sekarang ni. Tapi tak apalah, jangan kata saya fokus IG, orang lain pun nak stop dekat Facebook, tak. Facebook pun bagus sebenarnya, cuma saya nak kembangkan di IG. Okay, so ni antara contoh-contoh penulisan yang saya buat. Ada berkaitan dengan lifestyle, ada berkaitan dengan award, ada berkaitan dengan quotation. Ini contoh penulisan yang memang tak ada berkaitan dengan takaful langsung lah. Contoh yang ni saya share pasal kematian yang tragik di Malaysia. So sampai ada 12 share. Yang ini tentang anak. Yang ini kisah berlaku hantar barang untuk wife saya, macam itulah, lebih kurang saya tak ingat dah. So tak semestinya setiap hari kita perlu fokus hanya pada konten takaful. Kita kena perbanyakkan konten benda lain juga. Okay, so ini salah satu real punya pengalaman masa anak saya admit. So konten ni bila saya tulis memang saya menulis based on apa yang berlaku yang saya dapat ingat pada waktu tu, dan konten ni dah dapat 16 share pada waktu tu. 16 share daripada agent company lain pun ada share konten ni. So benda ni secara tidak langsung, walaupun ada orang lain, agent lain yang share, dia dah membantu kita untuk orang yang bukan friend list kita untuk kenal kita.
Jadi satu pertolongan lah daripada orang lain untuk orang tahu apa yang kita buat. Mungkin akan satu masa nanti akan jadi prospek kita. So jangan berhentilah menulis sendiri, create content sendiri. Okay. Okay, so kita masuk pada Instagram dan story. Yang ini simple je, Instagram dan story ni. Kalau kita tahu story sekarang dia ada, Instagram sekarang dia ada reel. So reel ni sangat padulah bagi saya kalau dekat IG. Sebab dia lebih kurang macam TikTok lah. Dia ada FYP dia tersendiri lebih kurang. So untuk peringkat awal untuk kita bermula di IG, kalau kita nak buat video, saya sangat sarankan dekat IG fokus 100% pada reel. Buat 100% pada reel. Pastikan duration antara 7 saat sehingga 15 saat sahaja. Jangan terlalu lama. Okay. Dan dekat IG ni, kita kena beranikan diri untuk keluarkan pendapat kita. Dan pastikan pendapat tu adalah benda yang positif lah. Jangan benda yang negatif yang boleh mendatangkan kecaman orang. So kita kena beranikan benda tu. Sebab di IG ni orang suka untuk tengok pendapat seseorang. Kalau kita nak cakap pendapat tentang takaful ke pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So memang orang nak tahu point view about certain things. So macam kita nak komen ataupun kita nak ulas sesuatu benda, kita boleh buat di IG. Tak ada masalah benda tu. Sebab semua benda di IG ni kebanyakan orang nak tahu tentang pendirian kita. Tapi make sure lah apa yang kita nak buat tu adalah suatu benda yang positif untuk seseorang bila dia tengok. Okay? Nak beranikan voice something pun, biarlah benda tu bagus untuk seseorang, baik untuk seseorang. Bukannya untuk kita kecam orang lain, bukannya untuk kita jatuhkan orang lain. Benda-benda macam tu tolak tepilah. Kalau boleh jangan buat. Okay? Okay. So hasil fokus di IG. So saya start fokus IG ni sepenuhnya Disember 2022 sehinggalah Oktober 2023. Ni yang baru ni lah, Oktober 2023. So pada Disember 2022 follower saya dalam 741 sahaja pada waktu tu. So pada Oktober dia dah naik sampai 12.6k. So yang latest sekarang ni dah jadi 13.2k ada tak silap saya as of hari ni. So memang banyak perbanyakkan real lah dekat IG ni. Sebab apa saya pergi dekat IG? Sebab lebih mudah untuk saya gain followers. Dan bila followers semakin tinggi, bila saya share dekat story dia, share something tentang takaful pun, views dekat story tu boleh cecah sampai 100. Kalau dulu masa followers 741 ni, views hanya dalam 10 orang, 11 orang. Tapi sekarang views dekat story saja, sebab saya memang tentang takaful banyak saya fokuskan dekat story lah. Sebab situ dia akan hilang dalam 24 hours. Tapi bila views naik kepada 100 lebih, so kita tahu orang ramai melihat apa yang kita share, marketing yang kita buat di story tu. Secara tidak langsung orang akan tambah knowledge mereka tentang takaful. Tak semestinya dia akan ambil terus. Kita kena jadi educate lah. Ada orang melalui story-story yang kita buat tu. Semoga satu masa nanti ada yang akan PM untuk tanya berkaitan dengan takaful. So sebab tu saya beralih pada IG lah. Dekat Facebook memang saya tak buat posting langsung dah sekarang. Okey. Dan seterusnya, tolong plan konten kita. So ini adalah contoh masa saya jadi agent dulu. Bila saya nak buat konten, bukan saya simply buat sahaja. Saya memang ada jadual. Saya akan tulis terlebih dahulu apa saya nak tulis esok. Apa saya nak create esok, lusa. Apa saya nak create hari-hari seterusnya. Saya ada tarikh. Saya plan siap-siap untuk 1 bulan. Supaya kerja saya tersusun, tak kelang-kabut, saya dapat konsisten. Dan benda tu sangat-sangat membantu. Sebab setiap apa yang kita nak capai, memang memerlukan konsisten. Tak ada benda yang kalau kita buat dalam 2-3 kali terus kita dapat. Kadang ada orang sampai 2-3-4 tahun dia kena buat barulah dia berjaya. Kalau kita tengok yang Sambanyek tu, Khairul Amin Khairul Amin tu 4 tahun dia menghasilkan video makanan, barulah dia start jual produk. So dia punya
marketing branding tu selama 4 tahun terlebih dahulu, sebab itulah boleh terjual 10,000 botol Samanyak dalam masa hampir 1-2 minit sahaja boleh terjual. So kita pun bukan siapa-siapa, orang yang biasa buat jadual biar tersusun apa yang kita nak buat, apa yang kita nak tulis, supaya bukannya hari ni aku nak tulis apa, hari ni aku nak marketing apa, hari ni aku nak create apa. Benda tu akan membantukan usaha kita sekarang ni, perjuangan kita. So jangan bagikan benda tu melambatkan kejayaan yang kita nak capai. Sebab kejayaan tu sebenarnya dah ada, cuma usaha dan selaju mana kita nak kejar kejayaan tu. Okay, so jangan rasa beban benda ni. Buat, bagi saya sangat-sangat membantu masa saya mula-mula jadi ejen lebih dahulu. Okay. Okay, so ini saya rasa last. Okay, so ni masa nasihat di quarter 4. So sekarang ni nasihat di bulan terakhir lah, berbaki dalam 19 hari saja lagi. Okay, start. Kalau malam ni dah dengar apa yang saya share ni, mungkin dapat idea. Mulai esok terus buat. Jangan tangguh. Supaya apa yang kita dapat fresh tu kita terus implement esok. Dan benda ni kalaulah kita buat dalam masa 19 hari ni, kita terus dapat hasil, dia adalah satu bonus untuk kita. Tapi kalau dalam masa 19 hari ni kita tak dapat hasil, janganlah kita kecewa. Sebab apa? Bila kita kecewa, itu bermakna kita dah bertuhankan kepada usaha. Sebenarnya kita kena jelas, usaha ni adalah satu lonjakan untuk kita dapat kejayaan tu. Kita kena yakin yang mana rezeki, sale, orang yang nak ambil dengan kita tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita buat ni, kalau kita tak kecewa dalam 19 hari tak dapat, kita akan konsisten terus buat sampai bila-bila. Dan bila sampai satu masa nanti, benda tu akan meletup, benda tu akan dapat. So dekat sini, timeline yang biasa saya buat untuk ubah sesuatu, contoh saya IG tu lah, saya ambil contoh IG tu. 90 hari adalah benda yang kita kena konsisten buat. Bila dah 90 hari lebih tu, barulah hasil tu akan datang sedikit demi sedikit. Tapi kalau siapa yang dapat cepat, itu adalah bonus sebenarnya. Tapi kalau kita terus buat secara konsisten, dia pasti akan dapat juga. Cuma lambat ataupun cepat sahaja. So jangan tunggu lama-lama. Esok dah dapat idea malam ni, terus buat jadual betul-betul, konsistenkan sehingga ke tahun depan. Sebab kita tak nak tengok hasil pada tahun ni sahaja. Yang paling penting sekali adalah tahun baru tahun depan, 2024. Setahun lagi kita nak melangkah untuk satu perjuangan, untuk berjuang. So pastikan tahun 2024 tu adalah tahun kita, yang mana kita akan berubah, kita akan dapat hasilnya. Okay. Alright, habis. So ada apa-apa persoalan tak? Ada apa nak tanya tak? Ada apa siapa-siapa nak tanya soalan? Online dalam online. Saya tengok soalan dalam chat. Assalamualaikum. Tak dengar. Tak dengar. Dah. Tanya masih pada FB kepada IG, adakah kerana audiens yang berbeza ataupun Tak dengar Abang Zain, apa dia Abang Zain? Tak jelas. Tanya kenapa apa? Kenapa je? Okey. Kenapa pindah ke IG? Kenapa? Sebelum ni dekat Ya. Kenapa pindah dia ke IG? adakah Okey. kerana audiens yang berbeza ataupun tak ada pakai yang berbeza tu macam mana? Okey. So kenapa saya berpindah ke IG? So ni mungkin pendapat masing-masing lah. So saya di Facebook saya tu, saya sampai satu masa terlalu ramai kawan-kawan yang di kalangan salesperson juga. So
yang ramai like, komen, kebanyakan mereka hanya sebenarnya nak support sebab kita pun support posting dia orang. So benda tu berlaku selama setahun. Jadi saya buat kajian lah. Saya macam fikir untuk saya nak dapatkan audiens yang baru, yang fresh, sebab dekat Facebook ni ramai yang dah kenal, tapi saya tak dapat convert dia orang sama ada kepada close case ataupun recruitment. Benda tu start selama setahun, 12 bulan. Jadi saya mula terfikir saya perlu cari satu platform baru yang mana tempat tu ramai orang tak kenal sangat di kalangan orang market. Maknanya saya nak target orang yang baru, memang fresh. Jadi saya berpindah kepada IG. Mula-mula nak pergi kepada TikTok, tapi TikTok ni agak mencabar sikit lah sebab konten kita kena betul-betul powerful lah dekat TikTok. So saya pindah kepada IG. Dan saya buat kat IG sedikit sebanyak memang benda tu menarik orang yang baru. Itu tujuan utama saya sebab saya rasa dekat Facebook saya agak tepu sikit lah dekat Facebook. Walaupun tengok posting saya ramai orang like, ramai orang komen, tapi di kalangan orang-orang yang mereka juga menjual benda lain lah. Okey, faham. Masih. Okey, sama Bazim. Sekejap, ada soalan daripada Azri dekat ruangan chat. Real FB NIG ni ada kena-mengena lain-lain. Macam mana tu, apa dia? Real FB dengan IG ni ada kena-mengena ataupun lain-lain? Okey, dia lebih kurang je sebenarnya benda tu sebab kita boleh share dua-dua tempat IG dan juga dekat Facebook. Tapi saya jarang buat dua-dua lah, saya share satu tempat je di IG. Tapi kalau nak buat dua-dua pun tak ada masalah. Sebab Abang Azim yang motor itu pun real kan? Ya, real. Saya rasa Real, betul dia kata real. viewers untuk real yang Abang Azim buat tu banyak lah tu. Memang ramai yang tengok saya rasa. Okey. Nanti share IG cikgu. Apa ni Rozaidi minta share IG. Share IG. Apa IG saya? Sekejap. Saya share sini. Sekejap lah. Okey, sementara tu kita ada lagi satu soalan. So mungkin boleh UM Syah tolong jawab kot. Bila posting, adakah perlu related dengan pemasaran atau konten aktiviti kita sendiri? Macam mana? Bila posting, Ada saudara Nasrul, bila posting adakah perlu related dengan pemasaran atau konten aktiviti kita sendiri dalam chat? maksudnya berkaitan dengan pemasaran tu, pemasaran apa? Tak tahu, mungkin pemasaran untuk kita punya produk tu kot. Marketing. Okey, so posting ni macam saya bagi tahu tadi lah, kita kena pelbagaikan. Marketing pun kena ada tentang pemasaran kita. Kena ada info juga sekali-sekali berkaitan dengan produk, apa yang di-offer dalam Evo sebab orang nak tahu juga benda tu. Tapi tak boleh produk orang kata hard sale lah. Jangan hard sale setiap masa. Contoh kalau kita nak membeli sesuatu produk yang berkaitan dengan skincare lah, kita tak akan tengok apa ingredient yang ada dalam skincare tu. Dia pakai powder apa ke, dia pakai pewangi apa ke. Tapi kalau orang nak share tentang kebaikan produk tu, dia akan bercerita pengalaman dia menggunakan produk tu. Lepas tu dapat pula hasil yang baik bila dia guna. So perbanyakkan benda-benda yang macam tu. Orang kata momen yang kita rasai sendiri. Contoh kalau kita as agent takaful, kita dah ada medical card, kita boleh share kenapa kita ambil medical card. Dan kalau kita dah pernah pakai, kita share pengalaman kita sendiri. Kalau tak ada pengalaman sendiri, kita share macam cerita Faizal tadi. Share macam mana sakit jantung nak kena berapa. Macam apa ni, Dr. Syahir yang bagi tahu tadi, yang deposit 30,000 tu. Kita share benda tu. Tapi dalam masa sama, kena ada selit sekali-sekala
berkaitan dengan info produk. Orang nak tahu juga kadang-kadang info produk dalam, tapi jangan share sekaligus dalam satu masa. Contoh, ada berapa airline hospital berapa, kita ambil satu-satu benefit satu-satu rider tu untuk satu posting. Contoh Evo, bilik 200, kita ada kelebihan tentang Guardian tadi tu. So kita share pasal Guardian tu. Apa kepentingan dia, dapat benda tu, apa kelebihan, apa manfaat. Mungkin dekat company lain tak ada benda tu. Okey, baik. Dalam chat ada satu lagi soalan ni kalau ni. Tanya Wan, nak Tapi tanya. nak tanya. Okey, James nak tanya. Boleh kan? Boleh. Okey, boleh double tak apa kan? Okey, Cikgu Yuan, satu sharing yang sangat-sangat inspiring. Okay. Saya pun rasa macam nak buat video tu. Saya nak tanya satu area tadi yang Cikgu Yuan share tadi. Daripada 700 atau berapa ratus followers tu, dalam tempoh 10 bulan kan, dia naik sampai 12,000, 13,000. So, berapa kerap Cikgu Yuan buat posting dan dia punya kadar kenaikan followers tu, dia punya macam mana bentuk dia? Exponential ke ataupun berkadar terus? Okey. Dia macam ni. Posting memang saya buat setiap hari lah. Tapi paling saya lama tak buat pun 3 hari. Takkan lebih daripada 3 hari. Saya akan cuba sebanyak yang boleh. Tapi kalau terlalu sibuk pun, sebab kita nak buat video reel ni, dia akan memakan masa untuk kita buat editing. Situ part yang paling renyah orang kata. Banyak benda nak kena buat. Tapi kenaikan followers tu dia bukan datang pada setiap video yang kita buat. Dia akan ada bila video yang viewers 1000, sebab reel ni dia tak sama macam TikTok. TikTok ni kalau kalau viewers tu 5,000 sampai 10,000 barulah kita panggil FYP, barulah ramai orang nak follow kita. Tapi kalau dekat Reels, viewer kita 1,000 dah, dia dah kira semacam kita dah FYP lah kiranya. So bila viewer dekat 1,000 dan ke atas, kita akan mula gain followers. So bila viewer lagi tinggi, dia akan lagi cepat orang nak follow kita. Kadang-kadang saya pun tak terfikir kot sebab apa orang bila tengok video nak tekan follow. Sebab kita kalau kita tengok video orang, jarang kita nak tekan follow orang tu. Tapi mungkin benda tu bermanfaat. So dia rasa kena dengan hobi dia orang, kena dengan situasi dia orang, dia nak follow lagi. Dia nak tahu lagi apa yang akan berlaku akan datang. So dia tak semesti setiap bulan konsisten followers yang sama. Kadang ada ramai bulan tu, kadang bulan depan seorang dua je. Tapi sebab tu pentingnya konsisten buat marketing ni setiap hari. Kita tak boleh tengok dalam masa yang pendek lah benda tu. Kita kena tengok dalam jangka masa yang panjang. Tapi kalau macam saya kata dia, kalau benda tu berlaku cepat, dia adalah satu bonus lah untuk kita. Okay, JM Syed. Okey, mantap. Thank you. Okey. So dekat channel kat chat ada 2 soalan lah. Satu soalan Abang Azin dah jawab. Satu lagi, bagaimana dengan Real FB dari saudara Rafidi tau. Real FB, maksud dia macam mana? Saya macam ada dah tadi yang bagi tahu pasal Real FB kan. Dia sama je, lebih kurang je dengan Sama je kan? So kalau kita share di IG, kita boleh juga share direct kepada Facebook, Real Facebook. Sebab IG dengan Facebook ni dia boleh link dua-dua kan. Okey. So saya rasa setakat ada satu lagi mesti ke? Saya tambah sikit lah untuk yang real tu. Bila kita select dekat IG, kita boleh buat option kat situ, auto update to FB. Ya, betul. Macam kita tu, kita boleh set benda tu daripada awal, sama ada kita nak set one time ataupun all time default. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih. Okey. So saya rasa setakat tu je kot. Sekarang pun jam menunjukkan 10.46. So sebelum tu boleh tak buka kamera, yang mana boleh buka kamera, kita nak selfie. Buka boleh.
buka kamera sekejap nak selfie ramai-ramai. Boleh semua main duduk sini lah. Kalau bagi kali dengan rekod. Bagi rekod sekali. Kita duduk depan ni. Di belakang. Pakai kamera. Yang kita selfie sekali online dengan Okay. Yes. Satu, dua, tiga. Awak kira tak dapat buka. Begitu slide. Lagi itu. Okay. Alright. Satu, dua, tiga. Terima kasih. So dengan itu saya sudahi majlis malam ini dengan surah Al-Baqarah dan juga surah An-Nas. Okey, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Okay. Yang fizikal dah makan-makan lu Yang online makan kat rumah. Terima kasih. Terima kasih. Okey.